Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas bahawa ketakwaan dan ketakwaan harus ditunjukkan dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang dan apabila mereka berinteraksi dan menggunakan setiap nikmat yang telah dianugerahkan. Oleh itu, ia melampaui menghadap Baitullah yang mulia, Kaabah, semasa solat fardu 5 waktu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau barat. Orang yang mengamati Islam sebagai satu set ritual akan gagal memahami realiti ini dan oleh itu akan mudah menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, walaupun mereka memenuhi beberapa ritual harian dan mingguan yang ditetapkan Islam. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa ramai umat Islam gagal mendapatkan ketenangan jiwa walaupun pada hakikatnya mereka menunaikan ibadat wajib harian. Kerana ketenangan fikiran hanya boleh diperolehi apabila seseorang menjadikan Islam sebagai cara hidup dan tata kelakuan yang lengkap yang mempengaruhi setiap situasi yang mereka hadapi dan bagaimana mereka menggunakan setiap nikmat yang telah dikurniakan. Aspek pertama dari kebajikan yang disebutkan adalah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Tetapi kebajikan yang sebenarnya ada pada orang yang beriman kepada Allah. Kepercayaan sebenar kepada Allah yang Maha Tinggi melibatkan menyokong pernyataan kepercayaan secara lisan dengan tindakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, nescaya akan menerima kehambaan mereka kepadanya. Seorang hamba yang sejati tidak mencari kesenangan sendiri dan tidak mengharapkan orang lain untuk menyenangkannya. Mereka akan mengutamakan keseronokan dan ketaatan kepada Tuhan mereka daripada semua perkara lain, seperti mematuhi dan mengikuti orang, keinginan mereka sendiri, media sosial, fashion dan budaya. Satu-satunya perkara yang diingini oleh seorang hamba ialah menyenangkan tuannya. Di samping itu, seorang hamba menerima bahawa segala yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka sendiri, adalah milik pencipta dan Tuhan mereka, Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, mereka akan bersegera menggunakan segala yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Seorang hamba yang sejati akan memahami bahawa sebagai Allah, yang Maha Tinggi, adalah pencipta dan Tuhan mereka dan pencipta dan Tuhan segala sesuatu, mereka tidak dapat memperoleh ketenangan fikiran semasa menderhaka kepadanya, kerana dia mengawal segala sesuatu, termasuk hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan jiwa. Oleh itu, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepadanya dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, kerana ini sahaja membawa kepada ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Sihab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Semakin seseorang bertindak demikian, semakin kuat keimanan mereka kepada Allah yang Maha Tinggi. Selain itu, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, pasti mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya pada hari kiamat. Ini akan lebih menggalakkan mereka untuk merealisasikan iman mereka dengan membuat persediaan secara praktikal untuknya, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, menurut ajaran Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Tetapi kebaikan itu ada pada orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat. Oleh itu, orang yang secara lisan mendakwa beriman kepada Allah, yang Maha Mulia, dan hari penghakiman tetapi gagal untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi, dengan itu gagal mempersiapkan diri secara praktikal untuk hari penghakiman, mesti menilai semula iman mereka kerana kekurangan kebaikan mereka. Perbuatan adalah bukti ketidakpercayaan mereka kepada Allah yang Maha Tinggi dan hari akhir. Kepercayaan seseorang kepada Allah yang Maha Tinggi dan hari penghakiman dapat ditegakkan dan diperkukuh melalui mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan dengan memerhatikan tanda-tanda di alam semesta yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berada di atasnya. Sebagai contoh, apabila seseorang memerhatikan sistem seimbang yang tidak terkira banyaknya dalam alam semesta, seperti jarak sempurna matahari dari bumi, kitaran air,
ketumpatan lautan, yang membolehkan kapal berlayar di atasnya sambil membenarkan hidupan laut berkembang maju di dalamnya. Mereka, dan banyak lagi sistem, mereka akan memerhatikan tangan pencipta. Begitu banyak sistem yang seimbang sempurna tidak boleh menjadi akibat daripada peristiwa rawa. Di samping itu, jika terdapat banyak Tuhan maka ia akan membawa kepada huru-hara kerana setiap Tuhan akan menginginkan sesuatu yang berbeza dalam alam semesta. Ini jelas tidak berlaku dan oleh itu menunjukkan Tuhan yang tunggal, Allah yang Maha Tinggi. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 22. Sekiranya ada pada mereka langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya. Terdapat juga tanda-tanda yang tidak terhitung dalam alam semesta yang menunjukkan kedatangan hari penghakiman. Sebagai contoh, apabila seseorang memerhatikan sistem yang seimbang sempurna dalam penciptaan langit dan bumi mereka akan melihat satu perkara utama yang tidak seimbang, iaitu tindakan manusia. Orang yang berbuat baik tidak mendapat pahala sepenuhnya di dunia ini dan orang yang jahat tidak mendapat hukuman sepenuhnya, walaupun mereka dihukum oleh pemerintah. Adalah logik untuk memahami bahawa pencipta tunggal, Allah, yang Maha Tinggi, yang mengimbangi semua sistem lain dalam alam semesta ini suatu hari nanti juga akan mengimbangi tindakan manusia, perkara utama yang tidak seimbang di dunia ini. Untuk pengimbangan tindakan ini berlaku, tindakan rakyat mesti diakhiri terlebih dahulu. Ini adalah hari kiamat apabila perbuatan manusia akan dinilai dan seimbang selama-lamanya. Di samping itu, Allah Ta'ala menggunakan hujan untuk menghidupkan tanah yang tandus dan menyebabkan benih yang mati keluar hidup-hidup untuk memberi rezeki kepada makhluk. Begitu juga, Allah yang Maha Tinggi boleh dan akan menghidupkan benih yang mati bernama manusia, yang dikuburkan di bumi, seperti benih yang mati yang tumbuh untuk hidup. Perubahan musim jelas menunjukkan kebangkitan. Sebagai contoh, semasa musim sejuk, daun pokok mati dan gugur dan pokok itu kelihatan tidak bermaya. Tetapi pada musim lain, daun tumbuh sekali lagi dan pokok itu kelihatan penuh dengan kehidupan. Kitaran bangun tidur semua makhluk adalah satu lagi contoh kebangkitan. Tidur adalah saudara kematian, kerana panca indera orang yang tidur terputus. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan roh seseorang kepada mereka jika ditakdirkan untuk terus hidup, dengan itu menghidupkan kembali orang yang sedang tidur itu. Bab 39 Az-Zumar, ayat 42. Allah mengambil jiwa ketika matinya, dan jiwa yang tidak mati ketika tidur. Kemudian dia memelihara orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan melepaskan yang lain untuk tempoh yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Merenungkan contoh-contoh ini dan banyak lagi dengan jelas menunjukkan kemungkinan kebangkitan manusia dan keperluannya pada hari kiamat. Aspek penting dalam iman adalah kepercayaan kepada yang gaib, seperti kewujudan neraka, syurga dan malaikat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Tetapi kebaikan itu ada pada orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat. Iman kepada yang gaib, perkara-perkara yang berada di luar persepsi panca indera, adalah bahagian penting dalam iman kerana iman kepada perkara-perkara yang dirasai dan difahami sepenuhnya tidak mempunyai nilai yang sama seperti mempercayai sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh lima deria, walaupun ia adalah tanda-tanda yang menunjukkan kewujudannya. Skim sebabnya Allah Ta'ala tidak akan menerima iman orang yang bersaksi tentang keesaannya pada hari kiamat sebagaimana mereka telah menyaksikan yang gaib, seperti neraka, syurga dan malaikat. Oleh itu, seseorang itu mesti menguatkan iman mereka kepada perkara-perkara gaib dalam penciptaan dengan mengkaji dan bertindak berdasarkan ajaran Islam. Ini akan memastikan keimanan seseorang terhadap perkara-perkara gaib melampaui pengisytiharan iman secara lisan dan sebaliknya dicerminkan dalam tindakan mereka kerana ia mendorong mereka untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sebagai contoh, orang yang yakin bahawa dua malaikat sentiasa bersama mereka yang mencatat setiap perkataan dan tindakan mereka sebagai persediaan untuk hari penghakiman, akan mengawal ucapan dan tindakan mereka, walaupun mereka sendirian. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Tetapi kebaikan itu ada pada orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab.
Kepercayaan kepada Al-Quran melibatkan pemenuhan aspek-aspeknya yang berbeza. Ini termasuk membacanya dengan betul dan teratur, memahaminya dan mengamalkan ajarannya. Seorang Muslim mesti mengelak daripada kekal di peringkat pertama di mana mereka hanya membaca Al-Quran dalam bahasa yang mereka tidak fahami. Al-Quran bukanlah kitab bacaan, ia adalah kitab petunjuk. Hidayah daripadanya hanya boleh dicapai apabila seseorang itu memahami dan mengamalkannya. Sama seperti peta hanya akan membawa seseorang ke destinasi yang diingini jika mereka memahami dan bertindak di atasnya, Al-Quran hanya boleh membawa seseorang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia apabila mereka memahami dan bertindak berdasarkannya. Malangnya, kegagalan untuk merangkumi pelbagai aspek Al-Quran adalah sebab utama mengapa orang Islam yang membacanya secara kerap gagal memperoleh ketenangan fikiran, kerana mereka gagal memahami dan mengamalkan ajarannya. Bertindak atasnya akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Tetapi mereka yang gagal memahami dan melaksanakan ajarannya sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, yang hanya membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesulitan di kedua-dua dunia. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Tetapi kebaikan itu ada pada orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi. Kepercayaan kepada nabi-nabi, melibatkan secara praktikal mengikuti cara hidup mereka, tingkah laku dan ajaran mereka yang telah dibincangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Kelakuan indah mereka diringkaskan, disempurnakan dan disempurnakan oleh akhlak mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Oleh itu, seseorang mesti menyokong pengisytiharan lisan mereka tentang iman kepadanya dengan secara praktikal mempelajari dan bertindak berdasarkan kehidupan, ajaran dan akhlak mulianya. Surah 33 Al-Ahzab, ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Dan bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan surah 59 Al-Hasyr, ayat 7. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Oleh itu, tuntutan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, manakala gagal untuk bertindak mengikut ajaran dan watak baginda bercanggah dengan dakwaan lisan ini. Sama seperti semua orang mengharapkan syafaatnya pada hari penghakiman, mereka mesti takut peluang dia memberi kesaksian terhadap mereka pada hari penghakiman jika mereka gagal belajar dan bertindak mengikut tradisinya dan apa yang dia bawa, maksudnya, Al-Quran. Surah 25 Al-Furqan, ayat 30. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Jika seseorang menghendaki syafaatnya daripada kesaksiannya terhadap mereka pada hari penghakiman, maka mereka mesti belajar dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisinya. Ini akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Di samping itu, secara lisan menyatakan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, manakala gagal mengikuti akhlak dan tingkah laku baginda tidak mempunyai nilai dalam Islam, kerana bangsa-bangsa terdahulu juga mendakwa mencintai nabi-nabi mereka, tetapi kerana mereka gagal mengikuti ajaran mereka secara praktikal, mereka tidak akan bersatu dengan mereka di akhirat. Oleh itu, sesiapa yang ingin bersatu dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan para sahabatnya, semoga Allah meridai mereka, di akhirat kelak hendaklah mengamalkan ajaran dan akhlaknya secara praktikal. Allah Ta'ala kemudian menyebutkan cara-cara yang berbeza-beza dia mengharapkan manusia untuk menggunakan nikmat yang telah dia berikan kepada mereka, seperti harta, masa, tenaga dan pengaruh sosial mereka. Allah, yang Maha Tinggi,
mengakui bahawa menggunakan berkat yang telah dianugerahkan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, adalah sukar untuk dilakukan seperti yang sering dilakukan oleh manusia. Cenderung untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang menyenangkan diri mereka, orang lain, budaya dan fashion. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberi kekayaan, walaupun mencintainya. Seseorang mesti terlebih dahulu memahami bahawa kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal alam semesta, termasuk hati rohani mereka, tempat tinggal ketenangan fikiran, dia sahaja yang menentukan siapa yang memperoleh ketenangan fikiran dan siapa yang tidak. Oleh itu, orang yang menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul akan diberikan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan, orang yang memilih untuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, tidak akan memperoleh ketenangan jiwa, walaupun mereka mengalami saat-saat keseronokan dan hiburan, kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kawalan Allah Ta'ala. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendak lamereka ketawa sedikiten kemudian, menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Di samping itu, seseorang mesti memahami perbezaan antara nikmat yang diberikan kepada mereka di dunia ini dan nikmat yang diterima di syurga. Bab 7 Al-A'raf, ayat 43. Dan mereka akan dipanggil, "Ini adalah syurga yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, seorang Muslim akan mewarisi syurga, yang bermaksud, mereka akan diberikan pemilikannya sebagai hadiah. Inilah sebab mengapa umat Islam akan bebas melakukan apa sahaja yang mereka suka di syurga kerana mereka akan diberikan pemilikannya. Sedangkan, nikmat di dunia material ini telah diberikan kepada manusia sebagai pinjaman dan bukan sebagai hadiah. Pemberian menunjukkan pemilikan manakala pinjaman bermakna keberkatan mesti dikembalikan kepada pemiliknya yang sebenar, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Satu-satunya cara untuk mengembalikan nikmat dunia material ini yang telah diberikan sebagai pinjaman kepada manusia adalah dengan menggunakannya dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini sebenarnya kesyukuran yang sebenar dan membawa kepada peningkatan keberkatan dan rahmat di kedua-dua dunia. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Nikmat duniawi yang telah diberikan kepada manusia sebagai pinjaman hendaklah dikembalikan kepada pemiliknya yang sebenarnya, Allah Ta'ala, dengan rela atau terpaksa. Jika dikembalikan dengan reda maka mereka akan dikurniakan pahala yang banyak, tetapi jika dikembalikan dengan paksaan, seperti melalui kematian mereka, maka nikmat tersebut akan menjadi bebanan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami perbezaan antara pemberian dan pinjaman supaya mereka digalakkan untuk menggunakan berkat di dunia material ini dengan cara yang betul. Oleh itu, walaupun mempunyai keinginan untuk menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan, mereka mesti bersikap seperti pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat doktor perubatan mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka walaupun mereka diberi ubat yang pahit dan ketat. Rancangan diet. Sama seperti pesakit yang bijak ini akan mencapai ketenangan jiwa dan badan, begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi. Kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda.
Di samping itu, seseorang mesti mengingati prinsip Islam yang sederhana, lebih banyak memberi, lebih banyak dia akan menerima makna, lebih banyak mereka menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, lebih tenang jiwa, rahmat. Dan rahmat mereka akan diberikan di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh pahala yang baik sebelum kamu menafkahkan, di jalan Allah, sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan bahawa seseorang itu tidak akan mempunyai iman yang sempurna sehinggalah dia sanggup mengabdikan perkara yang dia cintai kerana Allah Ta'ala. Secara umumnya, umat Islam gembira untuk mendedikasikan masa berharga mereka pada perkara yang menggembirakan mereka. Tetapi mereka enggan mendedikasikan masa untuk keredaan Allah Ta'ala, melebihi tugas-tugas wajib yang hampir tidak mengambil masa 1 atau 2 jam dalam sehari. Tidak terkira banyaknya umat Islam yang gembira untuk mendedikasikan kekuatan fizikal mereka dalam pelbagai aktiviti yang menyeronokkan, tetapi ramai di antara mereka enggan mengabdikannya kepada perkara yang diredai Allah Ta'ala, seperti puasa sunat. Lazimnya, orang senang berusaha dalam perkara-perkara yang diingini, seperti memperoleh harta yang berlebihan yang tidak mereka perlukan walaupun ia bermakna mereka mempunyai kerja tambahan dan berhenti tidur. Berapa ramai yang berusaha dengan cara ini dalam ketaatan kepada Allah, yang Maha Mulia, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Berapa ramai yang meninggalkan tidur mereka yang berharga untuk menunaikan solat sunat. Adalah aneh bahawa umat Islam menginginkan keberkatan duniawi dan agama yang halal, tetapi mengabaikan fakta yang mudah. Bahawa mereka hanya akan memperoleh perkara-perkara ini apabila mereka mengabdikan nikmat yang mereka miliki dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Bagaimana mereka boleh mengabdikan perkara yang minimum kepadanya dan masih mengharapkan untuk mencapai semua impian mereka? Sikap ini sangat pelik. Surah 45 Al-Jathiyah, ayat 15. Sesiapa yang beramal soleh, itu untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, ia adalah menentangnya, iaitu diri atau jiwa. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberikan harta, walaupun dicintai, kepada kerabat. Allah, yang Maha Tinggi, sentiasa memberikan nasihat yang menyeluruh dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Allah yang Maha Tinggi sering menggesa layanan baik terhadap saudara mara seseorang dalam Al-Quran, kerana bertindak atas nasihat tunggal ini sahaja akan memastikan kemakmuran, keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Jika setiap orang melayan saudara mereka dengan baik, tiada bantuan lain daripada sumber luar akan diperlukan. Ini akan memastikan setiap ahli setiap unit keluarga dilayan dengan baik, yang seterusnya akan memberi kesan positif kepada seluruh masyarakat. Seseorang mesti membantu saudara mereka dalam apa-apa yang terpuji dalam Islam dan memperingatkan mereka terhadap apa-apa yang tercela. Bab 5 Al-Maidah, ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Malangnya, ramai umat Islam hari ini mengabaikan nasihat ini dan sebaliknya membantu orang lain mengikut hubungan mereka dengan mereka, tidak kira sama ada perkara yang mereka bantu itu baik atau buruk. Seorang Muslim mesti mematuhi urutan yang dinasihatkan dalam ayat berikut dan hanya membantu saudara mara mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bab 2 Al-Baqarah, 83. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Seseorang mesti membantu saudara mereka mengikut kemampuan mereka, termasuk sokongan emosi, fizikal dan keuangan. Ini paling baik dicapai apabila seseorang memperlakukan orang lain seperti yang mereka inginkan orang lain memperlakukan mereka. Seseorang itu tidak boleh memberi banyak perhatian kepada piawaian dan definisi kerabat yang baik yang ditakrifkan oleh orang ramai, kerana piawaian dan definisi mereka sering bercanggah dengan definisi dan piawaian yang ditetapkan oleh Islam. Sebaliknya, seseorang itu mesti menunaikan hak kerabat mereka mengikut ajaran Islam untuk keredaan Allah Ta'ala, tanpa mengira sama ada mereka dianggap sebagai kerabat yang baik oleh kerabat mereka atau tidak.
Akhir sekali, seorang Muslim tidak boleh memutuskan hubungan dengan kerabatnya atas sebab-sebab duniawi, sebagaimana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5984, bahawa orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya kerana duniawi tidak akan masuk syurga. Di samping itu, walaupun seorang Muslim boleh memutuskan hubungan dengan kerabatnya atas sebab agama, namun yang terbaik adalah menjaga hubungan dengan saudara mereka dengan membantu mereka dalam perkara yang baik dan memberi amaran kepada mereka dalam perkara yang buruk, kerana ini boleh menggalakkan saudara mereka untuk bertaubat dengan ikhlas dari kesesatan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberikan harta, walaupun dicintai, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang musafir, orang yang meminta pertolongan, dan untuk memerdekakan budak. Anak yatim sering disebut dalam ajaran Islam kerana mereka sering dirampas hak mereka kerana kelemahan sosial mereka. Oleh itu, seorang Muslim mesti memastikan mereka membantu mereka yang dianggap lemah dari segi sosial dalam masyarakat, seperti anak yatim dan janda, mengikut kemampuan mereka. Menaja anak yatim dan baru menjadi sangat mudah pada zaman ini kerana seseorang boleh menyediakannya dalam talian dalam masa beberapa minit. Dan jumlah tajaan selalunya kurang daripada bel telefon bulanan mereka. Oleh itu, umat Islam tidak boleh mengabaikan bahagian penting Islam ini kerana ia membawa kepada sokongan berterusan Allah yang Maha Tinggi di kedua-dua dunia. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Di samping itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah berpesan bahawa orang yang menjaga anak yatim akan mendapatkan kedekatannya di syurga. Hal ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6005. Akhirnya orang yang menjaga orang yang memerlukan, seperti janda, akan dianugerahkan pahala yang sama seperti orang yang solat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6006. Oleh itu, sesiapa yang merasa sukar untuk melakukan amalan sunat, seperti solat malam dan puasa sunat, hendaklah mengamalkan hadis ini untuk mencapai pahala ini dengan usaha yang minimum. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang harus sentiasa ingat bahawa apa sahaja harta yang mereka miliki, seperti harta, telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala sebagai pinjaman dan bukan sebagai hadiah. Pinjaman mesti dibayar balik kepada pemiliknya. Cara seseorang membayar pinjaman yang diberikan Allah kepada mereka adalah dengan menggunakan mereka dengan cara yang diredainya. Oleh itu, orang yang membantu orang yang memerlukan hanyalah membayar hutang mereka kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang mengingati ini, ia akan menghalang mereka daripada bersikap seolah-olah mereka melakukan kebaikan kepada Allah yang Maha Tinggi atau orang yang memerlukan. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpahkan nikmat kepada mereka dengan memberi mereka keberkatan duniawi dan dengan memberi mereka peluang untuk memperoleh pahala yang tidak terkira banyaknya dengan membantu orang yang memerlukan. Di samping itu, orang yang memerlukan telah membantu penderma dengan menerima bantuan mereka. Jika setiap orang yang memerlukan menolak bantuan orang lain, maka bagaimanakah seseorang akan memperoleh pahala yang disebutkan dalam ajaran ilahi? Mengingati perkara-perkara ini akan menghalang seseorang daripada memusnahkan ganjaran mereka dengan mengamalkan sikap yang tidak betul. Akhirnya, membantu orang yang memerlukan termasuk memenuhi apa-apa keperluan yang sah yang mungkin ada pada seseorang. Ini termasuk keperluan emosi, fizikal dan keuangan. Oleh itu, tiada seorang Muslim pun, walau sekecil manapun harta yang mereka miliki, boleh menghindarkan diri mereka daripada mengamalkan ayat ini. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberikan harta, walaupun dicintai, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Pengembara adalah orang asing yang terperangkap di negeri asing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong umat Islam untuk memberikan sebahagian harta mereka untuk membantu mereka dalam perjalanan jika mereka memerlukannya.
Orang yang memiliki harta hendaklah menunjukkan belas kasihan terhadap orang asing ini dan membantu mereka dalam apa jua cara yang mereka boleh, walaupun itu dengan memberi mereka makanan atau alat pengangkutan atau melindungi mereka daripada sebarang kesalahan yang mungkin berlaku kepada mereka semasa perjalanan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberikan harta, walaupun dicintai, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang musafir, orang yang meminta pertolongan, dan untuk memerdekakan budak. Memandangkan mengambil tawanan semasa peperangan dan peperangan sebagai hamba telah diamalkan secara meluas di seluruh dunia yang diketahui. Islam tidak boleh membenarkan orang Islam mempunyai kelebihan yang tidak adil terhadap musuh mereka dengan melarang mengambil tawanan semasa pertempuran sebagai hamba. Ini hanya akan menyebabkan populasi hamba Islam bertambah manakala populasi hamba yang kafir akan menjadi tidak wujud. Oleh itu, Islam mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan hamba terlebih dahulu supaya mereka dilayan dengan penuh hormat dan prihatin. Malah, Allah Ta'ala telah menggesa kelakuan yang baik terhadap hamba sehingga mereka diperlakukan seperti ahli keluarga. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memerintahkan umat Islam untuk memberi makan kepada hamba-hamba mereka apa yang mereka makan, memakaikan mereka dengan pakaian yang sama yang mereka pakai dan tidak pernah membebankan mereka dengan tugas dan sebaliknya membantu mereka dalam tugas harian mereka. Perkara ini telah dibincangkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4313. Selain itu, Islam juga mengambil langkah untuk menghapuskan perhambaan sama sekali dengan menjadikan tindakan memerdekakan hamba sebagai perbuatan yang amat soleh dengan ganjaran yang berat. Sebagai contoh, orang yang memerdekakan hambanya kerana Allah Ta'ala dijanjikan pembebasan dari neraka dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1541. Tambahan pula, Islam menetapkan kafarah pertama untuk dosa-dosa tertentu sebagai memerdekakan seorang hamba. Sebagai contoh, surah 58 Al-Mujadilah, ayat 3. Dan orang-orang yang melafazkan iha daripada isteri-isteri mereka kemudian ingin kembali kepada apa yang mereka katakan itu, maka pasti ada memerdekakan seorang hamba sebelum mereka bersentuhan. Demikianlah yang diperingatkan dengannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apabila ajaran ini dilaksanakan dalam masyarakat Islam, hamba dilayan seperti ahli keluarga dan akhirnya perhambaan seperti yang diamalkan secara meluas telah dihapuskan. Malangnya, di beberapa bahagian dunia, perhambaan dalam bentuk yang berbeza masih wujud, seperti perhambaan keuangan. Oleh itu, umat Islam mesti memainkan peranan mereka untuk menghapuskannya sepenuhnya mengikut kemampuan mereka, seperti sokongan keuangan. Perlu diperhatikan bahawa Allah Ta'ala telah menyenaraikan perbuatan baik yang ada di antara manusia sebelum perbuatan yang baik antara manusia dan Dia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Den memberikan harta walaupun dicintai, kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta pertolongan, den memerdekakan budak, den yang mendirikan solat. Ini tidak bermakna seseorang itu tidak perlu mendirikan amal soleh yang ada di antara mereka dengan Allah Ta'ala, tetapi ini bermakna bahawa mereka tidak boleh terjerumus ke dalam salah faham umum di mana mereka percaya bahawa selagi mereka menetapkan perbuatan baik yang ada di antara mereka sendiri dan Allah Ta'ala, mereka bebas menganiaya orang lain dan gagal menunaikan hak mereka. Orang yang memasuki hari kiamat dengan sikap seperti ini telah disifatkan sebagai orang yang muflis oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Mereka akan dipaksa untuk menyerahkan amal soleh mereka kepada orang yang mereka aniaya dan jika perlu mereka akan dipaksa untuk mengambil dosa mangsa mereka sehingga keadilan ditegakkan. Ini mungkin menyebabkan mereka dicampakkan ke dalam neraka. Oleh itu, seorang Muslim mesti mengelakkan salah faham umum ini dan sebaliknya berusaha untuk memenuhi hak Allah Ta'ala dan manusia mengikut kemampuan mereka. Dan kerana Allah Ta'ala tidak mengamanahkan seseorang dengan tanggungjawab yang tidak dapat mereka tunaikan, mereka akan mencapainya jika mereka benar-benar berusaha. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan yang mendirikan solat.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahawa ketawaan melampaui sekadar berpaling ke arah tertentu semasa solat pada permulaan ayat 177, dia menyebut kepentingan mendirikan solat fardu untuk menjelaskan bahawa pernyataan awalnya tidak bermakna seseorang itu harus mengabaikan solat mereka kerana ia masih merupakan bahagian penting dalam kebenaran dan iman. Surah 2 Al-Baqarah ayat 177. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau barat. Mendirikan solat fardu termasuk menunaikannya dengan penuh syarat dan adabnya, seperti menunaikannya tepat pada waktunya. Mendirikan solat fardu sering diulang dalam Al-Quran kerana ia adalah bukti praktikal yang paling penting tentang keimanan seseorang kepada Allah yang Maha Tinggi. Di samping itu, kerana solat harian semuanya tersebar, mereka bertindak sebagai peringatan yang berterusan tentang hari kiamat dan secara praktikal mempersiapkannya, kerana setiap peringkat solat fardu disambungkan dengan hari kiamat. Apabila seseorang berdiri dengan benar, beginilah mereka akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala pada hari penghakiman. Surah 83 Al-Mutaffifin, ayat 4-6. Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan untuk hari yang besar, iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam? Apabila mereka rukuk, ia mengingatkan mereka tentang banyak orang yang akan dikritik pada hari kiamat kerana tidak sujud kepada Allah yang Maha Tinggi semasa hidup mereka di bumi. Surah 77 Al-Mursalat, ayat 48. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak rukuk. Kritikan ini juga termasuk tidak tunduk secara praktikal kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam semua aspek kehidupan seseorang. Apabila seseorang sujud dalam solat, ia mengingatkan mereka tentang bagaimana orang akan dijemput untuk sujud kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tetapi mereka yang tidak sujud kepadanya dengan betul semasa hidup mereka di bumi, yang melibatkan ketaatan kepadanya dalam semua aspek kehidupan mereka, tidak akan dapat melakukan ini pada hari penghakiman. Surah 68 Al-Qalam, ayat 42-43. Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat. Apabila seseorang duduk di atas lutut mereka dalam solat, ia mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka akan duduk dalam kedudukan ini di hadapan Allah Ta'ala pada hari penghakiman, takut keputusan akhir mereka. Surah 45 Al-Jathiyah, ayat 28. Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut kerana ketakutan. Tiap-tiap umat akan dipanggil kepada catatannya dan diberitahukan, pada hari ini kamu akan diberi pembalasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sesiapa yang solat dengan mengingati unsur-unsur ini akan mendirikan solatnya dengan betul. Ini seterusnya akan memastikan mereka benar-benar taat kepada Allah yang Maha Agung di antara solat. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 45. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberikan zakat. Sedekah yang diwajibkan hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan pendapatan seseorang dan hanya diberikan apabila seseorang itu memiliki jumlah yang tetap. Salah satu tujuan mendermakan sedekah wajib adalah untuk mengingatkan seorang Muslim bahawa harta yang mereka miliki bukan milik mereka. Jika tidak, mereka akan bebas membelanjakannya mengikut kehendak mereka. Kekayaan itu diciptakan dan dianugerahkan kepada mereka tidak lain daripada Allah yang Maha Tinggi, dan oleh itu mesti digunakan mengikut keredaannya. Sebenarnya, setiap nikmat yang ada pada seseorang hanyalah pinjaman yang mesti dilunaskan kepada pemiliknya yang berhak, Allah Ta'ala. Ini dicapai apabila seseorang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sesiapa yang gagal memahami kebenaran ini dan sebaliknya berkelakuan seolah-olah nikmat yang dikurniakan kepada mereka, seperti harta mereka, adalah kepunyaan mereka dan oleh itu menahan diri daripada menyedekahkan sedekah yang diwajibkan, akan menghadapi hukuman, seperti orang yang gagal membayarnya.
pinjaman duniawi menghadapi denda. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1403, memberi amaran bahawa orang yang tidak menyedekahkan sedekah fardunya akan bertemu dengan ular berbisa yang besar yang akan terus mematuknya pada hari kiamat. Bab 3 Ali Imran, ayat 180. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang rakus, menahan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka. Sebaliknya, ia lebih teruk bagi mereka. Leher mereka akan dililit oleh apa yang mereka tahan pada hari kiamat. Di dunia ini, harta yang mereka gagal untuk menyedekahkan sedekah wajib akan menjadi punca tekanan dan kesengsaraan mereka, kerana mereka gagal untuk mengingati bahawa Allah Ta'ala mempunyai hak ke atas nikmat yang diberikannya kepada mereka. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Ia adalah satu aspek kemunafikan untuk memungkiri janji tanpa alasan yang munasabah. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749. Sesiapa yang mengamalkan ciri-ciri munafik mesti takut bahawa mereka akan berakhir dengan mereka di akhirat. Oleh itu, seorang Muslim mesti memenuhi semua janji yang telah mereka buat. Yang paling penting di antaranya ialah janji untuk mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan ketika mereka menerimanya sebagai Tuhan mereka. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa janji ini adalah satu yang praktikal. Oleh itu, ia melampaui kata-kata yang menyatakan keimanan kepada Allah yang Maha Tinggi. Memenuhi janji yang dibuat kepada manusia juga penting kerana seseorang itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Bab 17 Al-Isra, ayat 34. Den tunaikan, setiap komitmen. Sesungguhnya komitmen itu sentiasa yang akan dipersoalkan. Janji-janji ini termasuk yang tidak terucap dan tidak tertulis juga, seperti apabila seseorang mempunyai anak. Memiliki anak secara automatik mengikat ibu bapa dengan janji menunaikan hak anak mengikut ajaran Islam. Janji-janji ini juga termasuk yang duniawi, seperti transaksi perniagaan dan perjanjian keuangan. Seorang Muslim tidak boleh cuba memisahkan urusan dunia mereka dari urusan agama mereka sambil meyakini aspek duniawi kehidupan mereka tidak ada kepentingan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sikap yang bodoh kerana Islam adalah cara hidup dan tata kelakuan yang lengkap yang mempengaruhi setiap nafas seseorang dan setiap situasi yang mereka terlibat, sama ada mereka kelihatan duniawi atau agama. Oleh itu, seseorang mesti berfikir secara mendalam sebelum melakukan apa-apa tanggungjawab, kerana semua tanggungjawab di dunia ini terikat dengan beberapa jenis janji yang akan dipersoalkan pada hari penghakiman. Setakat ini dalam ayat 177, pelbagai aspek kesyukuran disenaraikan di mana seseorang digalakkan untuk menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan memberikan harta, walaupun dicintai, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta pertolongan, dan memerdekakan budak, dan yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Allah Ta'ala kemudian menyebut separuh lagi yang diikat dengan rasa syukur, makna sabar. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan kesusahan dan dalam peperangan. Kesabaran dalam kemiskinan melibatkan mengelakkan merungut tentang rezeki yang terhad dan mengelakkan cemburu terhadap orang yang telah diberi rezeki yang lebih.
kita mesti ingat bahawa Allah Ta'ala memberikan setiap orang apa yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Bab 42 Asy-Syura, ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada amba-ambanya, tentulah mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Tetapi Dia menurunkannya dalam jumlah yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat dari kalangan amba-ambanya. Oleh itu, seseorang harus menerima apa sahaja rezeki yang telah diberikan kepada mereka dengan percaya bahawa selagi mereka masih hidup, mereka dijamin rezeki yang minimum untuk terus hidup di dunia ini. Sebenarnya, rezeki manusia telah diperuntukkan selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan oleh itu tidak boleh ditambah atau dikurangkan oleh sesiapa pun. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Bab 11 Hud, ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya ada dalam daftar yang jelas. Oleh itu, seseorang mesti memainkan peranan mereka dengan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal kerana mengetahui ia telah diperuntukkan dan dijamin kepada mereka, walaupun ini sukar untuk difahami. Di samping itu, seorang Muslim mesti memahami bahawa ketenangan fikiran yang boleh dikatakan sebagai nikmat duniawi terbesar yang boleh dimiliki seseorang tidak diperolehi dengan memiliki banyak perkara duniawi. Ia berkait secara langsung dengan menggunakan apa sahaja nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Oleh itu, sesiapa sahaja boleh memperoleh ketenangan fikiran, tidak kira berapa banyak perkara duniawi yang mereka miliki. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tambahan pula, mempunyai banyak perkara duniawi biasanya hanya menyebabkan seseorang itu menyalahgunakannya, yang seterusnya membawa kepada kesukaran, masalah dan tekanan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Oleh itu, seseorang mesti berpuas hati dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, yang Maha Tinggi, dan berusaha untuk mendapatkan ketenangan jiwa dengan menggunakan nikmat-nikmat ini dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan kesempitan. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah kesabaran mesti ditunjukkan dari permulaan sesuatu situasi. Menerima hasil yang tidak diingini dari sesuatu situasi dari semasa ke semasa berlaku dengan semua orang, walaupun mereka yang tidak sabar. Oleh itu, penerimaan tidak sama dengan kesabaran. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2389. Oleh itu, seseorang mesti memastikan mereka terus bersabar sejak awal sesuatu keadaan dan mengekalkan kesabaran mereka sehingga mereka meninggalkan dunia ini, kerana ramai orang boleh kehilangan pahala kesabaran dengan menunjukkan ketidaksabaran pada tarikh yang akan datang. Sabar dalam kesusahan melibatkan mengelakkan mengeluh melalui tindakan atau perkataan dan mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah, yang Maha Agung, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Iman yang kuat akan membantu seseorang dalam mengekalkan kesabaran dalam semua keadaan dan khususnya semasa kesusahan.
Iman yang kuat diperoleh apabila seseorang mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang memperoleh iman yang kuat akan memahami kebenaran tertentu yang akan membantu mereka dalam mengekalkan kesabaran melalui kesukaran. Sebagai contoh, mereka akan memahami bahawa setiap situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan ini tidak dapat dielakkan dan mereka tidak boleh mengelak daripadanya. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2516. Bab 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan di antara kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah kamu lalui. Orang yang memahami sifat takdir yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan tidak akan mengeluh kerana keluhan mereka tidak dapat mengubah takdir dalam apa cara sekalipun. Ia hanya akan menghapuskan pahala yang mereka perolehi sekiranya mereka terus bersabar melaluinya. Di samping itu, orang yang mempunyai iman yang kuat memahami bahawa dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan sehingga orang-orang yang setia kepada Allah Ta'ala akan terpisah daripada mereka yang tidak. Bab 67 Al-Mulk, ayat 2. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Oleh itu, menghadapi kesusahan adalah satu aspek yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan di dunia ini. Penerimaan ini akan membantu seseorang untuk terus bersabar ketika menghadapi kesusahan. Tambahan pula, orang yang mempunyai iman yang kuat akan sentiasa ingat bahawa tidak kira betapa sukarnya kesusahan, mereka pasti mempunyai kekuatan untuk menghadapinya dengan kesabaran, kerana Allah Ta'ala tidak pernah membebankan jiwa dengan lebih daripada yang mampu ditanggung. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kebenaran ini akan sentiasa membantu seseorang untuk terus bersabar, kerana kesabaran sering hilang apabila seseorang percaya bahawa mereka tidak boleh bertolak ansur dengan situasi tertentu. Satu lagi kebenaran yang difahami oleh orang yang mempunyai iman yang kuat ialah Allah, yang Maha Tinggi, menetapkan yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Oleh kerana pengetahuan seseorang sangat terbatas, mereka tidak dapat memahami hikmah di sebalik ketetapan Allah Ta'ala, yang ilmunya meliputi dan melampaui segala sesuatu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seseorang hanya perlu merenung kehidupan mereka untuk memahami betapa benarnya ayat ini. Terdapat banyak contoh dalam kehidupan setiap orang apabila mereka percaya sesuatu itu baik, hanya untuk ia menjadi punca tekanan bagi mereka, dan apabila mereka percaya sesuatu itu buruk, hanya untuk ia menjadi sumber kebaikan untuk mereka. Memahami kebenaran ini juga akan membantu seseorang untuk terus bersabar apabila menghadapi kesukaran. Semua ini dan banyak lagi kebenaran terungkai di dalam hati seseorang yang belajar dan beramal dengan ilmu Islam sehingga memperoleh kepastian iman. Ini seterusnya memastikan mereka tetap sabar dan taat kepada Allah yang Maha Agung dalam setiap keadaan, terutamanya dalam keadaan susah. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Den orang-orang yang, sabar dalam kemiskinan den kesus ahan den dalam pepa anggan. Secara khusus, para sahabat, semoga Allah meridai mereka, telah berulang kali diperingatkan di seluruh Al-Quran untuk bersiap sedia untuk berperang melawan orang bukan Islam, kerana musuh mereka akan mengejar mereka tanpa henti sehingga Islam dihancurkan walaupun mereka berhijrah ke Madinah. Bab 4 An-Nisa, ayat 89. Mereka berharap kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir supaya kamu menjadi serupa. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan kesusahan dan dalam peperangan. Secara umumnya, pertempuran melibatkan usaha untuk ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Walaupun pada hakikatnya seorang Muslim akan terus-menerus tergoda untuk menyalahgunakan nikmat yang mereka miliki.
telah diberikan. Godaan ini datang dari media sosial, budaya, fashion, keinginan mereka dan orang lain termasuk saudara mara. Untuk melawan semua godaan ini dan untuk tetap teguh pada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, memerlukan kesabaran. Jenis kesabaran ini boleh dikatakan lebih sukar daripada jenis lain yang disebut dalam ayat 177, kerana ia berterusan dan tidak henti-henti. Kemana sahaja orang Islam pergi, mereka akan diajak menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Malah, pada zaman ini, seseorang tidak perlu meninggalkan bilik tidur mereka untuk menghadapi godaan sedemikian kerana media sosial tersedia dan boleh diakses secara bebas. Mengatasi semua kekuatan ini dan tetap bersabar atas ketaatan kepada Allah yang Maha Agung adalah mungkin apabila seseorang memperoleh iman yang kuat. Iman yang kuat diperoleh apabila seseorang itu mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Iman yang kuat akan membolehkan seseorang membezakan antara jalan yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dan jalan yang membawa kepada tekanan, masalah dan kesengsaraan di kedua-dua dunia. Dalam hal ini, orang yang mempunyai iman yang kuat akan memahami bahawa jika mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, nikmat yang mereka miliki akan menjadi sumber tekanan bagi mereka, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan sebagai Allah, Maha Tinggi, sendirian mengawal hati rohani mereka, tempat tinggal ketenangan fikiran. Kebenaran ini menjadi jelas kepada orang yang memiliki iman yang kuat seperti yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam dan dengan memerhatikan ramai orang kaya dan terkenal yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan dan bagaimana ia membawa mereka kepada tekanan, kesengsaraan, kemurungan, isu kesihatan mental, penyalahgunaan bahan dan kecenderungan membunuh diri, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Sebaliknya, orang yang mempunyai iman yang kuat akan memahami bahawa selagi mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul, mereka akan diberikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, tanpa mengira berapa banyak harta dunia yang mereka miliki, kerana ini telah dijamin oleh Allah yang Maha Tinggi dalam ajaran Islam dan terdapat banyak contoh orang yang memilih cara hidup ini dan memperoleh ketenangan jiwa melaluinya. Bab 13 Ar-Radi, ayat 28. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh itu, orang yang mempunyai iman yang kuat akan memahami realiti ini dan oleh itu sentiasa berjuang melawan godaan yang mendorong mereka untuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Orang yang berkelakuan seperti ini semasa zaman kekacauan, hasutan dan godaan yang meluas ini akan diberi ganjaran seolah-olah mereka berhijrah kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, semasa hayatnya. Ini telah dijanjikan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7400. Di samping itu, seseorang boleh membantu usaha mereka dalam memerangi godaan ini untuk menyalahgunakan berkat yang telah diberikan dengan meminimumkan interaksi mereka dengan unsur-unsur yang tidak perlu dari dunia material ini. Semakin seseorang meminimumkan keterlibatan dalam unsur-unsur yang tidak perlu dari dunia material ini, semakin mudah untuk tetap teguh pada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dan untuk mengutamakan ketaatan kepadanya daripada segalanya. Orang ini telah dijanjikan kepuasan dalam hidupnya, pembetulan urusan mereka dan rezekinya sampai kepada mereka dengan cara yang mudah. Ini telah dinasihatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2465. Sedangkan,
Orang yang terlalu memanjakan diri dengan aspek-aspek dunia material yang tidak perlu akan cenderung untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul. Malah, mereka akan lebih mengutamakan menikmati dunia material daripada taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Hadis yang sama yang dipetik sebelum ini memperingatkan orang jenis ini tentang kekurangan kepuasan, tiada pembetulan urusan mereka dan rezeki yang dijamin mereka akan sampai kepada mereka dengan susah payah. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan kesusahan dan dalam peperangan. Mereka yang berusaha untuk bertindak berdasarkan pelbagai aspek keimanan dan ketakwaan yang disebutkan dalam ayat 177 telah menepati kata-kata mereka apabila mereka bersaksi kepada Islam sebagai iman mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan mukamu ke timur atau barat, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan pemberi harta. Cinta kepadanya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta pertolongan, dan memerdekakan budak, dan yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan kesusahan dan dalam peperangan. Skim orang-orang yang benar. Oleh itu, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya mengaktualisasikan keimanan seseorang kerana penyataan keimanan dalam Islam secara lisan tidak cukup baik jika tidak disokong dengan tindakan. Perbuatan adalah bukti dan mata wang yang diperlukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia yang telah dijamin kepada orang-orang yang soleh, kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, sebagai digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Mereka skim orang-orang yang benar dan mereka skim orang-orang yang bertakwa. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi mereka yang gagal menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul, walaupun mereka secara lisan mengaku beriman kepada Islam, akan mendapati bahawa nikmat yang mereka miliki akan menjadi sumber tekanan, kesengsaraan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana Allah yang Maha Tinggi sahaja yang mengawal hati rohani mereka, tempat ketenangan fikiran. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Di samping itu, orang yang gagal mewujudkan iman mereka mesti takut bahawa mereka mungkin meninggalkan dunia ini tanpanya. Ini kerana iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipelihara dengan amalan yang baik. Seperti tumbuhan yang gagal mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, akan mati, begitu juga iman seseorang yang gagal melakukan amal soleh. Ini adalah kerugian terbesar. Oleh itu, seseorang mesti berpegang pada kata-kata mereka apabila mereka mengisytiharkan Islam sebagai kepercayaan mereka dengan bertindak mengikut ajarannya, jika mereka inginkan ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan mukamu ke timur atau barat, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan pemberi harta. Cinta kepadanya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta pertolongan, dan memerdekakan budak, dan yang mendirikan solat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji,
Dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan dan kesusahan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami www.shekpot.com.